Okey, baik. Hari ini kita akan ulang kaji semula tentang tajuk penyalahgunaan bahan. Okey, selepas pembelajaran ni, anda semua mesti seharusnya boleh menghuraikan risiko penyalahgunaan bahan, dan mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Psikososial ni apa? Psikososial ni adalah satu benda yang melibatkan awak punya sosial dan psikologi. Maksudnya awak punya pemikiran dan awak punya tindakan dengan persekitaran awak. Yang seterusnya, menilai faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Bahan apa yang kita maksudkan ni? Adakah bahan rempah ratus? Bahan masakan ke? Bahan binaan ke? Bukan. Yang dimasukkan di sini adalah bahan-bahan yang membahayakan kesihatan kita. Seperti, awak tengok ni. Seperti apa? Seperti dadah, arak, gam. Yang boleh menyebabkan ketagihan, termasuklah ketum. Seterusnya. Kita tengok sini, apakah risiko penyalahgunaan bahan? Penyalahgunaan bahan boleh menyebabkan seseorang individu berisiko dengan masalah kesihatan, kegiatan sosial dan jenayah. Kita selalu dengar kisah-kisah anak bunuh ibu kerana nak dapatkan duit. Dan juga kes-kes curi motor, kes-kes curi kereta, kes samun, pecah rumah. Biasanya, setelah penjenayah-penjenayah itu ditangkap, mereka didapati positif dadah ataupun ganja. Risiko penyalahgunaan bahan ni terhadap diri sendiri. Yang pertama, cuba tengok sini. Fizikal. Apa yang terjadi pada fizikal kita? Kita punya sistem pernafasan kita, saraf jantung, otot-otot semua akan tidak berfungsi dengan baik. Otot-otot kita sakit, sistem pernafasan kita kadang-kadang tersangkut. Fungsi otak terganggu sehingga menyebabkan sawan. Tiba-tiba je awak semua mengelupur, berlari sana sini macam tak betul. Itu akan jadi macam tu lah. Mata akan kelihatan merah dan berair, hidung berhingus, perut sakit, muntah cirit-birit semua. Sehingga menyebabkan berat badan terjejas. Daripada gemuk terus jadi kurus. Silap-silap boleh jadi kurus kering. Tubuh akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme dalam badan. Badan kita akan rasa sejuk dan menggigil. Penampilan diri tidak terurus dan tidak normal. Yang seterusnya, janin. Janin ni apa? Janin ni adalah salah satu proses pembentukan bayi dalam badan. Maknanya sebelum kita jadi bayi tu, kita jadi baby, dalam perut kita, dalam perut ibu kita ni, kita akan jadi janin dulu. Sebelum kita jadi bayi dalam perut, kita jadi janin dulu. Saiz kepala terlalu kecil berbanding tubuh. Biasanya janin kepala besar, badan kecil. Keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan otot. Muka kita biasanya kan macam ni sikit. Muka dia, muka baby tu rata macam tu. Mengalami kekurangan berat badan dan kecacatan. Ini salah satu sebab biasanya kenapa anak menjadi cacat. Ini salah satu sebab dia lah. Seterusnya, risiko penyalahgunaan bahan ni akan efek kepada kita punya saraf. Sebab apa? Sebab saraf kita ni dia akan rosak dan menyebabkan kita dapat pelbagai jenis penyakit seperti sindrom Wernicke-Korsakoff. Sindrom apakah ini? Ini adalah sindrom di mana kita punya otak ni akan lebih mudah untuk confuse. Dia lebih confuse lah. Kita akan jadi confuse. Buat ini confuse, buat ini confuse. Sebab apa? Sebab kita akan jadi mudah lupa. Macam tu. Dan kita punya pergerakan mata kita akan jadi tak terawal. Kita nak pandang kanan, terpandang kiri. Kita nak elok je pandang depan, tiba-tiba mata kita merayap. Macam tu. Itu adalah sindrom dia.
Okay, dan kerosakan sel otak. Ini lah tiba-tiba berjalan ketuk kepala sendiri. Tiba-tiba tengah masa kita study, tiba-tiba main kat belakang. Itu contoh. Tapi itu bukan contoh yang betul lah. Okey, seterusnya akan merosakkan hati. Bukan yang sakit hati macam tu. Dia hati memang rosak, memang sakit betul. Yang boleh membawa kepada maut. Okey. Seterusnya otak. Ni orang kata akan jadi sakit otak, cacat otak lah. Okey, sebab bahan-bahan terlarang ni apa semua, dia akan mengawal minda dan merosakkan pemikiran. Itu pasal bila kita contoh sekali sedut up sampai syurga katanya. Tapi sebenarnya awak biol seorang-seorang lepas awak sedut benda tu. Macam tu. Tapi awak rasa awak dah sampai ke bulan. Okey, hilang rasa malu, fikiran bercelaru. Betul, bila awak dah macam ni, awak dah tak kisah dah awak busuk ke, pakaian awak buruk, compang-camping, koyak sana sini. Awak dah tak kisah dah. Okey, suka menerima pelajaran. Suka menerima pelajaran. Betul. Okey, selain daripada tidur dan main je dalam kelas, penyalahgunaan badan pun menyebabkan awak inilah suka menerima pelajaran. Okey, dan tumbuhkan perhatian. Okey, siapa yang rasa dia kurang menumpukan perhatian, dia susah nak terima pelajaran tu, anda cek baliklah apa yang anda ambil. Okey. Seterusnya, mental dan emosi. Okey, ni dikenali sebagai kesan psikologi. Okey. Inilah yang paling bahaya ni. Okey. Berasa seronok, terangsang dan halusinasi. Okey, ini yang paling bahaya. Sebab apa? Sebab awak akan tiba-tiba gelak seorang-seorang, ketawa, menangis seorang-seorang. Inilah jadinya. Okey, hilang kawalan diri. Okey, tak berasa segan silu. Tiba-tiba je menjerit tengah-tengah jalan. Berasa keluh kesah, gian. Gian ni. Okey, gian ni untuk kalau biasa. Okey, gian ni maksudnya dia dah tak tahan. Macam tu maksud gian. Amat menderita. Okey, dan mengalami gangguan mental dan jadi tak waras. Untuk sosial pula, tengok ni, akan hilang minat dan tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Maknanya dia tak kisah pun apa jadi pada diri dia, pada orang lain. Okey, prestasi dan disiplin kerja merosot. Disiplin merosot. Siapa yang rasa disiplin dia merosot, faham lah. Tak adalah. Okey, tingkah laku dan sikap berubah. Okey, tiba-tiba dulu awak jenis yang bising dalam kelas, bukanlah dalam kelas. Okey, contohnya seseorang ni dia bising, tiba-tiba jadi pendiam. Okey, tak kisah pun pasal kesihatan diri dia. Dia sakit ke dia tak kisah, lantak situ. Okey, bersikap pemarah. Okey, lebih suka hidup sendiri dan pasti dia akan disisih keluarga dan masyarakat. Orang macam ni semestinya keluarga pun susah nak menerima. Okey, itu bahayanya penyalahgunaan bahan. Dadah lah maksudnya. Dadah ke ganja apa semua yang saya sebutkan tadi tu. Okey, jadi apa yang dia nak ceritakan dekat sini adalah aplikasi kemahiran kecekapan sosial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Okey, maknanya apa tindakan awak untuk jauhkan diri daripada benda-benda macam ni. Okey, yang pertama sekali adalah kesedaran diri sendiri. Okey, awak kena sedar benda tu tak elok untuk diri awak. Okey, sebab apa? Sebab tengok ni. Penting untuk membentuk minda yang positif. Dapat membuat keputusan dengan rasional. Okey, dengan apa? Dengan tepat. Okey, nombor 2, pendidikan penyalahgunaan bahan di sekolah. Topik ni penting sebenarnya. Okey, berapa ramai pelajar sekolah yang sudah terlibat dengan penyalahgunaan bahan? Okey, mungkin awak di kawasan bandar, awak tidak nampak lagi benda-benda macam ni. Tapi kalau awak di sekolah-sekolah kampung, biasanya mereka sudah terjebak dengan benda-benda ni sebahagiannya. Bukan kita nak pandang rendah kampung, tapi sebabkan saya sendiri daripada sekolah kampung, jadi untuk mendapatkan bahan-bahan begini lebih mudah. Okey, yang ketiga, hubungan kekeluargaan dan interpersonal memainkan peranan penting. Okay, keluarga lah ni. Keluarga akan memainkan peranan yang penting. Sentiasa ambil berat tanggungjawab kepada ahli keluarga sendiri. Komunikasi tu pun penting.
Okey, pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan ataupun NGO, okey, pun perlu mainkan peranan dengan melalui program, kempen kesedaran, motivasi dan sebagainya. Okey, tengok sini, apakah faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan? Faedah dia. Okey, pertama sekali, kita akan sihat dari segi mental dan emosi. Penampilan lebih menarik dan kemas macam awak semua. Aceh, bangga. Okey, kita dapat mengelakkan diri daripada melanggar undang-undang yang menyebabkan kita dipenjarakan. Contohnya, kita merompak untuk mendapatkan duit, beli dadah. Okey, prestasi akademik juga akan lebih baik. Okey, kita dengan kawan-kawan masyarakat lebih mesra. Status kewangan juga akan stabil. Okey, sebab duit awak tak habis untuk belikan benda-benda yang macam tu. Okey, prospek pekerjaan juga lebih baik. Maksud dia, peluang pekerjaan tu lebih baik. Siapa je nak ambil pekerja? Saya isap dadah. Tak ada siapa yang akan ambil awak untuk bekerja. Okey, baik. So far setakat ini saja. Sekiranya ada apa-apa soalan, awak boleh tanya saya. Okey, awak boleh baca sambil lalu untuk tajuk ni. Ini tajuk ni memang confirm akan keluar dalam exam. Tapi part mana? Baca sekali lalu saja pun boleh. Okey, ada apa-apa soalan nanti awak boleh tanya. Saya mungkin akan bagi sedikit latihan mungkin. Okey, sampai situ saja. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.